Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Vanakkam, dachan hawak dengan saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar account cara smart and easy guys. Okay guys, I hope you all in a very good mood today because today is a good day to have a good day guys. Okay guys, hari ini kita akan belajar prinsip account tingkatan 5 guys. Okay, dengan topiknya ialah per-accountant cost dan subtopiknya ialah jenis cost dan kerja dalam proses guys. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe and share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita teruskan dengan tajuk per-accountant cost. Okay, topik terakhir bagi tingkatan 5. Hari ini kita akan melihat 7.1 iaitu jenis kos dan kerja dalam proses. Okay, let's go. Kita teruskan. Okay, pertama kita tengok apa itu per-accountant cost lah. Okay, dia adalah merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri. So, ia adalah proses penilaian dan data dalam industri lah. Dia senang kira kita anggap dia seperti apa yang berlaku di kilang lah. Okay. Maklumat per-accountant cost digunakan oleh pihak pengurusan. Okay. Seterusnya, ini bermakna per-accountant cost mengeluarkan maklumat untuk tujuan perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. So, ini kena tahu. Per-accountant cost untuk perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Okey, ini penting untuk pihak pengurusan lah. Per-accountant cost ni. Okey, so konsep cost dan jenis cost. Kita lihat satu-satu. Anda boleh lihat buku teks. Semua bahan ni saya ambil daripada buku teks. So, cost dapat didefinisikan sebagai perbelanjaan firma terhadap penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Okey. Dia nak mendefinisikan didefinisikan sebagai perbelanjaan firma lah, perniagaan tersebut. Kemudian maklumat tentang kos perlu direkod untuk tujuan mengawal, merancang dan menilai kecekapan pengeluaran sesebuah firma. Okey, dia berkait rapat dengan pengeluaran. So dia nak pengeluaran dalam contohnya sebuah kilang tu lebih efisien. Okey, so dia perlukan maklumat tentang kos ni supaya dia boleh mengawal, merancang dan menilai kecekapan pengeluaran dia. Okey. Kos terbahagi kepada dua jenis iaitu kos tetap dan kos berubah. CFS dalam kepala kos ada dua iaitu kos tetap dan kos berubah. Ni penting. Okey. Komponen kos pengeluaran. Kita lihat satu-satu. Kos pengeluaran ialah semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Okay, maksudnya kita nak keluarkan suatu produk itu, apakah kos-kos yang terlibat? Contohnya kita nak keluarkan, kita kilang kan, nak menghasilkan sepasang kasut. Apakah kos yang melibatkan dia? Okay, kos getah, kos kain, kos benang, okay, kos buruh. Itu semua kos-kos tu kita perlu ambil kira untuk mengeluarkan suatu kasut tu lah. Kita anggap kita ni seperti kilang. Okay. Komponen kos pengeluaran terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung dan juga kos overhead. Ini adalah komponen kos. Kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung dan kos overhead. Kita akan terangkan satu persatu selepas ini. Rumus mengira kos pengeluaran. Rumus ni kena tahu. Okey. Ini asas ni kena kuasai dulu, kena fahamkan dulu. Nanti lepas ni kita nak buat dia punya account senang. Okey, pertama, kos pengeluaran sama dengan kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung tambah kos overhead. Senang cerita, semuanya tambah. Okey, ni yang senang dia. Dan kos pengeluaran ni, semua kos kita tambah. Okey. So, kos pengeluaran ialah kos bahan langsung tambah kos buruh langsung dan tambah belanja.
langsung dan tambah kos overhead. Okey, pengiraan kos pengeluaran. Kos bahan langsung. Okey, pertama, kos bahan langsung merupakan kos bahan utama yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang. Okey, katakan tadi nak keluarkan kasut. Apakah kos utama dia? Mungkin getah ataupun kain. Itu adalah kos yang utama. Okey. Ya, kalau kasut getah, kita keluarkan kasut getah. So, dia adalah getah lah. Itu kos bahan langsung dia. Okay, merangkumi semua perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian bahan langsung. Nanti kita lihat contoh. Okay, perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian bahan langsung ialah cukai belian langsung, angkutan masuk dan insurans. Dia sama sahaja seperti kita buat akaun perdagangan untung rugi kan. Ada cukai atas belian, okay, angkutan masuk dan insurans atas belian. Ini cuma je tambahnya bahan langsung. Beza je sedikit sahaja. Anggap kaitkan macam anda buat akaun perdagangan. Okey. Bahagian mula pada inventory awal sampai ke untung kasar tu kan. Tapi dalam ni tak ada untung kasar lah. Semua itemnya sama, cuma yang berbeza adalah dia tulis kat situ bahan langsung dia. Nanti kita lihat contoh. Kos bahan langsung akan meningkat selaras dengan peningkatan harga bahan langsung. Okey, kos dia selaras dengan harga bahan langsung. Contohnya, kos bahan langsung bagi kilang yang mengeluarkan tayar akan meningkat lah kalau harga tayar itu meningkat. Okey. Harga tayar itu akan meningkat jika kos getah atau kos bahan langsung yang menyebabkan nak membina tayar tu meningkat. Rumus mengira kos bahan langsung ditunjukkan seperti berikut. Ini rumus. Kos bahan langsung sama dengan inventory awal bahan langsung. Cuba kaitkan dengan akaun perdagangan untung rugi. Nak kira kos jualan, anda bayangkan tu Okey. Nak kira kos jualan kan, kita mulakan dengan inventory awal, betul tak? Selepas jualan bersih, okey, kita mulakan dengan inventory awal, kos jualan. Inventory awal bahan langsung, tambah belanja pembelian bahan langsung. Itu belian lah. Belian, tolak pulangan belian. Okay, yang melibatkan bahan langsung. Dia fokus pada bahan langsung sahaja. Nanti saya akan ajar. Kemudian tolak inventory akhir bahan langsung. Okay. Inventory akhir. Sama je konsep dia. Okay. Next. Info tambahan. Maklumat perakaunan kos menunjukkan sama ada sesuatu produk itu boleh memberikan keuntungan ataupun kerugian. Okay, maklumat ni boleh beritahu suatu produk tu mengalami keuntungan ataupun kerugiannya. Kemudian bagi firma yang menghasilkan perabot berasaskan kayu papan, bagi firma yang menghasilkan perabot berasaskan kayu, papan merupakan bahan langsung dalam proses pengeluaran. Itu contoh lah, kalau hasilkan perabot, kayu lah. Ataupun perabot yang buat pada kayu, papan tu merupakan bahan langsung dia. Contoh. Okay? Bahan mentah. Buruh terdiri daripada dua jenis, iaitu buruh langsung, contohnya upah operator kilang. Buruh yang terlibat secara langsung dalam nak menghasilkan, ni kayu kan, menghasilkan perabot tadi. Bekerja lah yang buat kayu tadi, buat perabot tadi. Buruh tidak langsung, contohnya gaji pengurus kilang, gaji supervisor, gaji pengurus lah. Okay. Hanya buruh langsung sahaja yang boleh dikategorikan sebagai kos buruh langsung. Okay, so yang masuk dalam pengiraan tadi ialah buruh langsung sahaja. Okay. Konsep buruh langsung. Belanja yang dibayar kepada buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Macam pekerja yang membina perabot tadi. Itu buruh langsung. Okay. Upah yang dibayar kepada buruh-buruh ini merupakan kos berubah. Okay. Kerana semakin bertambah kuantiti barang atau perkhidmatan yang dihasilkan, semakin bertambah kos buruh langsungnya. Maksud dia, semakin banyak barang yang dikeluarkan, maksudnya kos buruh tu makin tinggi. Okay. Dia adalah kos berubah. Dia sentiasa boleh berubah-ubah mengikut kuantiti barang yang dikeluarkan. Okay. Berlakunya sebaliknya, apabila kuantiti barang dikurangkan, kos buruh langsung juga akan berkurang. Kalau kuantiti barang tu kurang, kos untuk buruh tadi pun berkurang. Itu je
Menunjukkan dia boleh berubah-ubah, meningkat ataupun menurun bergantung kepada kuantiti barang yang dikeluarkan lah. Pengiraan kos pengeluaran. So, belanja langsung. Okey, pertama, belanja yang turut berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran pun sama juga. Belanja ni dia merupakan kos berubah juga, dia berubah ikut unit pengeluaran. Okey, contoh belanja langsung ialah bayaran royalty, cap dagangan, patent dan reka bentuk produk. Okey, kalau apa sekejap sorry. Mana tadi? Okey, ini anda dah tahu lah royalty kan. Jika kita menggunakan design milik orang lain, okey, ataupun patent orang lain, kita kena bayar royalty lah ataupun yang ada cap dagangan. Okey, pengiraan kos pengeluaran. Kos prima. Kos prima merujuk kepada kos utama untuk menghasilkan suatu barang. Okay, kos buruh langsung perlu ditambah dengan kos bahan langsung untuk membentuk kos prima. So, kos buruh tadi tu, upah pekerja yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran perabot tadi tu, ditambahkan dengan kos bahan langsung. Tambah kos papan tadi lah. Belian papan, inventory awal papan. Okay, kita tambahkan dengan kos buruh langsung, dia akan membentuk kos prima. Nanti kita akan tengok latihan, anda akan lebih faham. Ni just to know, good to know lah. Okay, rumus untuk mengira kos prima ditunjukkan seperti berikut. Kos prima sama dengan kos bahan langsung tambah kos buruh langsung. Okay, rumus untuk mengira kos prima sekiranya terdapat belanja langsung adalah seperti berikut. Kos prima sama dengan kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung. Semuanya tambah guys. Senang je. Okay. Kita tambah semua kos. Sebab kita nak tahu berapa kos pengeluaran kita jumlahkan semua kos. Kos bahan langsung, kos buruh langsung dan belanja langsung. So you all kena tahu apa itu kos bahan langsung. Okay, bahan yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran lah. Contohnya perabot tadi. Kos buruh langsung, okay. Upah pekerja yang terlibat dalam penghasilan perabot tadi. Belanja langsung, belanja lain lah. Okay. So, tambah ketiga-tiga ini anda akan dapat kos prima. Faham ni dulu. Pengiraan kos overhead. Okay, kos overhead ni kalau dalam akaun perdagangan untung rugi, dia adalah belanja. Konsep dia belanja. Okay, tapi bukan belanja apa? Belanja yang terlibat dalam pengeluaran produk tadilah. Okay. Belanja-belanja lain. Okay. Berkaitan dengan kilang sahaja. Dengan pejabat tak. Kos yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi perlu dibelanjakan. Ini maksud dia. Just good to know. Okay. Merupakan semua belanja selain bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung. Okay. Ini adalah belanja lain lah. Sebahagian besar pada kos overhead adalah tetap. Sebahagian besar. Tak semua. Sebahagian besar. Dalam tingkat pengeluaran yang tertentu. Sebagai contoh, kos overhead bagi sebuah kilang ialah sewa, kadar bayaran, penyelenggaraan, insurans dan sebagainya. Sama sewa, kadar bayaran, selenggara mesin, insurans, semua dalam belanja kan, dalam akaun perdagangan sama je. Cuma kita akan fokuskan kepada kilang. Okay, ini adalah kos tetap lah. Sewa setiap bulan, setiap tahun sama je nilai dia. Itu adalah kos tetap lah. Okay, info tambahan. Kos overhead dikenali juga sebagai kos perkilangan tak langsung. Okay, kos perkilangan tak langsung ni just good to know je lah. Okay, info tambahan. Alright, ni adalah kos overhead. So, kita tengok satu persatu. Kos buruh tak langsung. Okay, kos buruh tak langsung ni adalah kos overhead. So, antaranya ialah gaji pengurus kilang, gaji penyelia kilang, gaji pengawal keselamatan kilang, penyeliaan stor, gaji kerani kilang. Ini adalah buruh tak langsung. Mereka ini tidak terlibat dalam pengeluaran papan. Papan tu pun langsung dia tak usik, perabot pun tak usik. Okay, dia mengurus sahaja dan mengawal keselamatan, jaga stor. Okay, kena faham. Okay, buruh langsung tadi, dia terlibat membina, membuat produk tersebut. Okay, so kos bahan tak langsung.
Kemudian adalah contohnya adalah bahan api, minyak pelincir. Okey. Ni kalau ada kos dia ada lori kan, bahan api petrol, minyak pelincir, mesin ke apa ke untuk menghasilkan produk tersebut. Itu semua adalah kos bahan tak langsung. Dia digunakan secara tak langsung. Okey, belanja pentadbiran dan pengurusan kilang. Belanja alat-alat kecil. Kadar bayaran, cukai tanah kilang, sewa bangunan kilang, susut nilai loji, mesin dan jentera, penyelenggaraan loji, mesin dan jentera, insurans kilang, bangunan kilang dan lengkapan kilang. Anda tengok ni semua, ini adalah item-item yang biasa kita jumpa dalam akaun perdagangan untung rugi bahagian belanja. Sama sahaja. Okay guys? Bahagian item belanja, cuma ia adalah lebih fokus kepada kilang. Okay? So, cost overhead ni adalah belanja lah. Anda ingat. Okay? Nanti kita kena tulis sebagai overhead. Belanja-belanja lain. So, kita tengok dalam buku teks. Contoh 1. Okay, ini adalah maklumat dia. Mengira kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos prima dan kos overhead ini pengiraan biasa sahaja. Nanti kita boleh satukannya menjadi satu akaun. Okay, so you kena kuasai ni dulu. Kena fahamkan dulu lah. Part by part. So, mari kita tengok. Dia dah bagi maklumat kat situ. Kotak warna biru ni. Yang atas sekali ni ada buruh kilang, inventory awal, inventory akhir, bahan langsung, belian bahan langsung dan sebagainya. Kemudian jika anda dikehendaki menghitung kos bahan langsung A. So, kita tengok kotak bawah dia. Kos bahan langsung, mula kita perlu buat apa? Okay, ni tips tips atau trik nak buat. So, pertama sekali, anda cari perkataan bahan langsung yang dalam kotak soalan dekat atas tu. Okay, so kat sini mana ada? Inventory bahan langsung. Okay, highlightkan. Kita groupkan. Okay, kemudian inventory bahan langsung pada 31 hari bulan. Sebab ada perkataan bahan langsung, kita ambil. Kemudian, belian bahan langsung. Ini kita groupkan. Okay, kemudian, duty belian bahan langsung. Ini family dia. Nanti kita akan sekalikan dia. Okay, kemudian, angkutan masuk bahan langsung. Okay, ada perkataan bahan langsung aja. Kita highlightkan, kita groupkan jadi satu grup. Ada lagi tak? Okay, kemudian pulangan belian bahan langsung. Okay. Okay, belanja langsung ni adalah cost overhead lah. Okay. Nanti kita akan lihat kemudian. Okay, so belanja langsung ni tak terlibat lah. Dia, ujung dia mesti tulis bahan langsung. So, you groupkan. Mana ada bahan langsung, you groupkan. Itu adalah family dia. Kita akan kira sekali. So, mari kita lihat A dekat bawah macam mana kita nak buat. Pertama sekali, okay, itu dia inventory bahan langsung. Okay, 32,100 kita ambil, kita masukkan. Kaedah dia sama macam buat akaun perdagangan dan untung rugi, bahagian kos pengeluaran mulakan dengan inventory awal, tambah belian dan sebagainya. Kita tengok Pertama, kemudian kita tambah belian bahan langsung. Tengok kaedah dia. Inventory kan, kalau dekat akaun perdagangan dia inventory awal. Ini adalah inventory bahan langsung. Kalau akaun perdagangan, belian. Di akaun kos pengeluaran ni, belian bahan langsung. Sama je. Susunan format dia sama. Okay, lepas belian, ada pulangan belian kita tolak. Pulangan belian 2,300. Okay. Lepas pulangan belian, kita akan dapat jumlah dia macam biasa. Kemudian, kita tambah angkutan masuk bahan langsung. Tersusun dia balik. Itu penting akaun perdagangan untung rugi ni. Akaun penyata kewangan anda kuasai. So, untuk topik ni dah senang. Anda cuma susun je. Okay. Cuma dekat sini dia melibatkan bahan langsung. Grup dia bahan langsung. So, dah tambah. Okay, kita tambah lagi duty belian atas bahan langsung. Sama juga. Bila dah tambah, kita dapat jumlah dia 65,650. Okay. Kemudian, kita dapat jumlah dia 97,750 lah. Inventory awal tambah tadi. Kemudian, tolak inventory akhir 24,300. Kaedah dia sama. Kemudian, you dapat kos bahan langsung. That's it. Okay, nampak? Sama je kaedah dia macam buat akaun perdagangan untung rugi bahagian kos pengeluaran. Okay, so mulakan inventory awal dan akhirnya sekali kita dapat kos bahan langsung. Kos jualan tu dia tukar jadi kos bahan langsung. Ubah itu je. Okay, so kos bahan langsung kita dapat. So, kos buruh langsung. So, kos buruh langsung ialah buruh kilang atas tu. Pekerja secara langsung lah, buruh kilang. So, kita tulis
Okey, kos buruh langsung, kos buruh kilang 26,000. So, kos buruh langsung adalah 26,000. And then, kos prima, formula dulu. Kos prima sama dengan kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung dan tambah belanja langsung. Semua yang langsung. So, kita tambahkan semua. Kita dah kira tadi. So, kos bahan langsung 73,450 tambah kos buruh langsung 26,000 tambah belanja langsung dekat bawah tu. Okey. 5110 dan jumlah dia adalah kita panggil kos prima 104550. Okey. Kemudian kos overhead. Kos overhead kita nak buat macam mana? Okey, pertama belanja langsung. Okey, semua belanja. Okey, semua belanja langsung. Semua belanja yang terlibat dalam belanja-belanja lain lah yang awak tak highlight tu kan. Yang kita tak highlight dekat soalan sebelah ni. Belanja-belanja lain, gaji pengurus kilang, kadar bayaran kilang, susut nilai mesin, insurans kilang. Ini adalah belanja dalam akaun cadangan diumpama belanja. Cuma kali ini adalah kilang. Okey, cost overhead. Belanja-belanja lain lah. Okey, so kita jumlahkan semua belanja dipanggil cost overhead. Okey, saya harap anda faham. Okey, kalau tak faham kena tonton sekali lagi. Ini kena faham, kena kuasai sebab selepas ini kerja anda dah mudah nak buat dia punya akaun. Okey, kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Okey, kerja dalam proses awal merupakan bahan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Maksudnya benda tu dalam proses dalam tempoh perakaunan tu ataupun dia dah separuh siap. Kerja dalam proses awal ni kita lihat nanti kat bawah. Kerja dalam proses akhir pula merupakan barangan yang belum siap diproses ataupun barang separuh siap pada akhir tempoh perakaunan. Kerja dalam proses awal maksudnya awal tempoh perakaunan. Kerja dalam proses akhir, barang yang tak siap lagi pada akhir tempoh perakaunan. Dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan berikutnya. Proses awal, dia akan siapkan dalam akaun semasa pada tahun ni. Kerja dalam proses akhir, dia akan disiapkan dalam tahun depan. Okay? Don't worry. Cukup untuk tahu sahaja. Rumus mengira kos pengeluaran melibatkan kerja dalam proses ialah kos pengeluaran sama dengan kos bahan langsung, tadi anda dah tahu, tambah kos buruh langsung, tambah kos overhead, tambah kerja dalam proses awal, dan tolak kerja dalam proses akhir. Tengok, yang mana akhir kan, inventory akhir kita tolak, kerja dalam proses akhir pun kita tolak, yang awal semua kita tambah. So, inilah formula je, kos pengeluaran. Okey. Ini gambarlah kerja dalam proses. Oops, sorry. Okey. A, kita tengok. Okey, A buat bantingan peringkat awal. Dia baru siap dia punya catatan tu. Okey. Lakaran dia. Akhir sekali dapat, benda dah siap. Itu kerja dalam proses, contoh dia lah. Okey. So, contoh 2 macam mana nak mengira. Berdasarkan contoh 1 tadi, kita dah kira kan. Okey, so kat sini biasanya dia akan bagi tahu. Dalam soalan dia beritahu. Okey, pada 1 Januari 2017, kerja dalam proses 7,800 dan kerja dalam proses pada 31 hari bulan adalah 8,400. So, 1 hari bulan adalah kerja dalam proses awal dan 31 Disember adalah kerja dalam proses akhir. So, buat macam mana? So, tadi kita dah kira lah kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung, kos prima dan kos overhead kita dah jumlahkan semua sekali. Berdasarkan soalan tadi. Kemudian, kita tambah aja. Kerja dalam proses awal 7,800. Jumlahkan dia dulu. Kemudian, kita akan tolakkan dengan kerja dalam proses akhir. Okey? Tak buat kurungan pun tak apa. Okey? Ini dia buat kurungan, kita ikut saja. So, nanti dapat kos pengeluaran 119,510. Pastikan anda faham perkara-perkara ini bagi memudahkan anda buat akaun lah selepas ini. Kalau anda dah tahu kira kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung, kos prima dan overhead, serta kerja dalam proses awal dan akhir, kerja anda dah mudah selepas ini. Fahamkan ini dulu. Okey guys, saya rasa sampai di sini sahaja dulu. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye. Adios.